أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan teruskan siri kuliah kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Kata Syekh Abdul Qadir, segala puji baginya dan bagi Allah yang mematikan dan menghidupkan, yang membuat orang tertawa dan menangis, yang membuat orang dekat dan semakin dekat, yang menunjukkan keutamaan dan kehinaan, yang memberi makanan dan minuman, yang menentukan nasib baik dan buruk, yang menahan kurnianya lalu melemparkannya, yang dengan perintahnya kokohlah 7 lapis langit, ditancapkanlah gunung ganang bagaikan pasar, dan terhampalah bumi, yang dengan kasih sayangnya tiada kekecewaan, yang tak satu pun dapat terlepas dari ketentuannya, yang tak satu pun dapat menentang dan bahkan menghindarinya, serta tidak satu pun merasa hampa dengan rahmatnya. Demikianlah Syekh Abdul Qadir di dalam mukadimah kitab Futuh Al-Ghaib. Apa-apa yang disebutkan tadi dijadikan sebagai mukadimah oleh Syekh Abdul Qadir. Secara umumnya, apa-apa yang disebutkan tadi adalah menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan yang meliputi segala-galanya, sehingga tidak terjadi suatu kejadian, tidak berlaku suatu perkara, sama ada kecil atau besar, kecuali semua itu tertakluk dengan erti tertakluk dengan kekuasaannya, tertentu dengan iradat kemauannya.
dan dengan rahmat kurnia-Nya. Jadi demikianlah Syekh Abdul Qadir ingin mengatakan kepada kita tentang kesempurnaan sifat-sifat ketuhanan. Sempurna dengan arti sifat-sifat ketuhanan seperti qudrat, iradah, ilmu dan hal-hal ketuhanan yang lain seperti rahmat dan sebagainya mencakupi segala makhluk ciptaan, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang terlepas dari semua itu. Itulah yang ingin dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir tentang kesempurnaan sifat-sifat ketuhanan ini yang meliputi segala perkara, sehingga dijelaskan perinciannya oleh Syekh Abdul Qadir, sehingga disebut oleh beliau dalam hal menghidupkan, mematikan, mengembirakan atau menyedihkan, mentertawakan atau menjadikan seseorang menangis dan sebagainya. Semua itu tertakluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita pahami, yang perlu kita pegang sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang bertauhid, yang beriman dan bertauhid. Jangan sampai kita berkeyakinan bahawa kita ini memiliki kebebasan mutlak. Jangan sampai ada orang berkeyakinan makhluk ini menentukan sendiri nasibnya. Jangan sampai kita berkeyakinan bahawa apa-apa yang akan berlaku, yang sudah berlaku itu adalah percaturan makhluk semuanya, sehingga tidak ada kaitan lagi dengan takdir Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Jadi dalam masa yang sama menjelaskan kepada kita bahawa Syekh Abdul Qadir adalah merupakan seorang yang sunni i'tiqadnya, seorang yang berpegang dalam bab i'tiqad kepada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab perkara-perkara yang disebutkan tadi ada pegangan-pegangan yang lain daripada itu, dan itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti pegangan orang yang meyakini manusia itulah yang membuat perbuatannya, yang mengatur perbuatannya, yang menentukan kejadian perbuatannya, tanpa ada kaitan dengan takdir Tuhan, tanpa ada kaitan dengan qada dan qadar lagi. Ada yang berpahaman seperti itu, tapi itu bukan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga ada yang berkeyakinan Tuhan itu berkuasa, tapi ada perkara yang di luar yang tidak tertakluk dengan kekuasaan. Ada juga yang berkeyakinan seperti itu, dan itu juga bukan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka demikianlah Syekh Abdul Qadir menjelaskan kepada kita tentang hakikat-hakikat tauhid, yang kalau kita ingin perinciannya itu, kita kena merujuk kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pelajari menerusi sifat 20 dan perkara-perkara yang berkaitan dengan. Cuma Syekh Abdul Qadir dalam mukadimah ini memberitahu secara umum bahawa ketuhanan itu meliputi segala-galanya. Sifat-sifat ketuhanan itu mencakupi segala makhluk, sehingga tidak ada yang terlepas dari Allah, sehingga tidak ada yang tidak tertakluk dengan sifat-sifat ketuhanan yang seperti kudrat, iradah, ilmu dan sebagainya. Tidak ada. Jadi
Itulah yang perlu kita yakini dan itulah yang diajar di dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dalam mukadimah ini juga Syekh Abdul Qadir telah menyatakan bahawa Allah telah menjadikan langit dan bumi dan menjadikan makhluk-makhluk yang ada padanya, gunung ganang. Maka salah satu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir di sini yaitu Allah Ta'ala menjadikan bumi terhampar, menjadikan bumi terhampar. Kenyataan ini perlu diberikan sedikit ulasan, kerana baru-baru ini ada kefahaman-kefahaman yang cuba disebarkan dan ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan. Allah memberitahu kepada kita bahawa Dia telah menjadikan langit dan bumi, bahawa langit itu diciptakan Allah ada 7 lapisan. Demikian juga bumi. Dan diberitahu juga di dalam Al-Quran bahawa bumi, matahari dan sebagainya itu bergerak pada paksinya, pada orbitnya. Jadi persoalan yang berkait bila Syekh Abdul Qadir menyebut Allah Ta'ala telah menghamparkan bumi, ternyata itu disebut di dalam Al-Quran. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi. Bumi ini kami hamparkan. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi dan yang menghamparkan. Perlu kita fahami bahawa antara perkabaran Al-Quran dan penemuan sains tidak akan berlaku pertemuan. Perkabaran Al-Quran dan penemuan sains tak akan berlaku pertemuan. Sekiranya berlaku, pertemuan antara perkabaran Al-Quran dan hakikat-hakikat yang ditemui dalam kajian sains, sekiranya berlaku pertemuan, yakni kelainan, sama ada penemuan itu yang silap atau Al-Quran itu yang ditafsir secara yang tidak tepat. Sebab kedua-dua sumber ini datang dari sumber yang sama. Al-Quran wahyu Allah. Hakikat-hakikat kejadian alam ciptaan Allah bersumber dari sumber yang satu. Maka sebab itu tidak akan berlaku pertemuan. Tapi bila berlaku pertemuan, ada yang kurang. Kekurangan itu berkemungkinan daripada kajian kita belum lengkap, atau kita yang tersilap, belum sempurna kejadiannya. Dalam kajian kita itu belum menatijahkan natijah yang betul. Kajian kita belum sempurna. Atau tafsiran yang dibuat terhadap Al-Quran itu yang kurang jelas. Inilah yang bisa disebut. Di dalam Al-Quran ada diberitahu tentang beberapa hakikat sains. Ada diberitahu, ada dinyatakan. Sekalipun Al-Quran itu adalah wahyu Allah, petunjuk kepada manusia, tapi ada pada sebahagian ayat-ayatnya perkabaran tentang rahsia alam, sehingga dijelaskan banyak rahsia yang belum diketahui oleh manusia. Antaranya bahawa bumi ini bergerak
Bergeraknya bumi yang kita rasakan semacam statik sekarang. Hari ini kita duduk, kita rasa tak ada apa-apa. Kita pun tak rasa rugi. Tak rasa macam duduk atas perahu. Tak rasa duduk atas kapal ke pun tak rasa duduk. Kita rasa duduk atas tempat yang tetap. Tak rasa bergerak. Padahal bergerak. Di dalam Al-Quran dinyatakan, wa taral jibala tahsabuha jamidan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat kepada gunung galam dan engkau mendapatinya itu tidak bergerak, jamidan, tidak bergerak. Diam situ je. Wahia tamurru marras sahab. Tapi sebenarnya kata Allah, sebenarnya dia bergerak seperti bergeraknya awan. Jadi kita tengok gunung ganas tak bergerak, dan kita duduk sini tak berasa bergerak. Tapi Al-Quran membuka rahsia, wahya tamurru marras sahab. Sebenarnya dia bergerak seperti bergeraknya awan. Dulu orang tidak dapat memahami dengan baik perkabaran, hanya mengimani dan meyakini. Tapi hari ini orang dapat membuktikan hakikat ini dengan peralatan yang boleh dipercayai menuju panca indera, sehingga terbukti bahawa bumi ini memang bergerak. Memang bergerak. Jadi hakikat itu telah berjaya dibuktikan. Manusia berjaya membuktikan. Sedangkan pada waktu ayat ini diturunkan, orang tidak dapat mendesahkan, hanya meyakini bahawa itu firman Allah. Tapi buktinya tidak. Tapi di zaman sekarang orang boleh dapat membuktikan. Itu maksud. Maka antara perkara yang disebut dalam Al-Quran dan itu disebut oleh Syamsul Qadir di dalam Muqaddimah ini. Bumi itu kami hamparkan. Perkataan inilah, penjelasan inilah yang menjadikan segolongan orang memahami bahawa bumi ini bukan bulat tapi mendatar. Difahami oleh segolongan orang. Sehingga penemuan-penemuan yang ditemui oleh pengkaji-pengkaji dan bukti-bukti yang dikemukakan itu ditolak mentah-mentah, kerana dikira sebagai berlawanan dengan pengabaran Al-Quran. Isu ini sudah lama timbul, tapi akhir-akhir ini dimasukkan balik dalam WhatsApp, dimasukkan balik di dalam media sekarang ini. Dan ini memeningkan orang. Apa-apa yang kita belajar dalam sains selama ini tidak betul. Kerana Al-Quran menjelaskan bumi itu terhampar, bukan bulat. Kita mula-mula dulu. Kita mengaji nama, tapi tengok ni, pening. Ada yang berjaya, ada yang terpengaruh, ada yang menolak, dan macam-macam. Yang penting orang mula keraguan. Sebab itu dinyatakan tadi antara hakikat sains dan hakikat perkabaran Al-Quran tidak akan berlaku pertentangan. Kalau bertentang, ada dua kemungkinan. Penemuan itu tidak betul ataupun tafsiran ayat yang kurang jelas. Maka melihat kepada ayat-ayat yang menyebut tentang perkara itu ditafsirkan oleh ulama, bumi itu kami hamparkan, bukanlah berarti bumi itu terhampar, tapi menunjukkan keluasan. Luas.
Jadi ayat-ayat yang menyebut bumi itu terhambat tidaklah berarti bumi itu seperti papan sekeping. Perkataan itu dalam tafsiran ulama bermakna bumi itu diluaskan Allah, bukan menggambarkan bentuknya bahawa dia itu sekeping seperti itu. Di suatu ketika dulu ada segolongan orang yang membaca ayat-ayat seperti ini takut untuk pergi ke laut jauh-jauh, dibimbangi jatuh ke bawah. Satu ketika dulu. Dan hari ini dengan penemuan dan bukti-bukti yang dapat kita terima, orang sudah berjaya mengelilingi. Datang dari sini dan baliknya ke situ juga. Dan dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil yang dapat dibuktikan kepada indera dengan akal yang kokoh, manusia menyatakan bumi itu bulat. Jadi saya nak beritahu hakikat bahawa Syekh Abdul Qadir menyebut, dan kali ini hari ini jadi isu bahawa bumi itu dihamparkan. Demikian juga Syekh Abdul Qadir menyebut bahawa gunung Kanak itu dipasarkan. Dan pengkaji-pengkaji sains sudah mengesahkan fungsi gunung Kanak itu memang sebagai seumpama paku. Pakar-pakar dalam bidang itu telah mengemukakan pandangan hasil penelitian dan kajian dan macam-macam lagi lah, dan mereka menyatakan bahawa memang fungsi gunung Kanak itu macam paku, macam pasar. Dan hal ini disebut dalam Al-Quran. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, saya mengulang sikit tentang perkara tadi itu disebabkan kerana dia menjadi isu akhir-akhir ini, sehingga kita jadi pening sikit. Kalau kita mengaji dalam apa yang kita mengaji dalam ilmu sains dengan kabar Al-Quran, seolahnya cuba ditunjukkan dia tidak betul lagi tu. Jadi kita jadi duduk tengah-tengah dah tahu nak pegang mana. Nak tolong ayat Al-Quran sebut itu. Nak tolong Al-Quran sebut. Tak mau terima bukti-bukti itu meyakinkan. Jadi maka fahamilah bahawa tadi bila berlaku pertemuan, sama ada penemuan itu yang salah atau tafsiran kita yang kurang tepat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, dia yakni Allah terpuji kerana melimpahkan kasih sayang, dan dia wajib disyukuri kerana menyelamatkan kita. Yani Syekh Abdul Qadir dalam mukadimah ini menyatakan bahawa Allah Taala telah melimpahkan rahmat-Nya yang luas, sehingga semua perkara menerima rahmat. Sekalipun dalam musibah dan kepayahan, tetap ada rahmat-rahmat. Disebut dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala perkara. Jadi semua perkara ada rahmat. Sekalipun dari satu sudut kita memandang sesuatu itu sebagai buruk dan negatif, tapi di situ pasti ada rahmat. Kita rasa susah hati bila jadi kecurian kampung kita. Kita anggap itu sebagai musibah. Betul dari satu sisi, betul. Memang ini musibah. Dugaan. Tapi disebabkan itu juga kita terpaksa berjaga-jaga. Disebabkan itu juga orang mula berhati-hati. Mungkin tidak kerana itu orang alpa. Demikian juga apa-apa yang berlaku yang berupa musibah dan sebagainya. Dari sudut musibah memang buruk, memang negatif. Tapi perlu diingati yang
Dan itulah yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Allah melemparkan kasih sayang, rahmatnya kepada seluruh makhluknya sesuai dengan ayat Al-Quran. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dengan erti apa-apa pun yang berlaku, baik ke tak baik kan, sekalipun negatif pada pandangan kita dari satu sudut, tapi adalah kita yakini dan fahami tetap ada rahmat di sebalik. Dan inilah yang susah untuk kita pegang. Lebih-lebih lagi dikala terjadi musibah, dikala terjadi kepayahan, malah bencana dan sebagainya. Iman, tuntutan iman mengajarkan kita untuk melihat bahawa apapun bentuk musibah pasti di sebaliknya tetap ada rahmat. Dan itulah yang perlu kita harapkan. Dengan erti dikala kita terduga dengan berbagai bentuk kepayahan dan musibah, apa yang perlu selain daripada keyakinan itu adalah mengharapkan rahmat Allah. Pasti ada rahmat. Jika kita diuji dengan kesakitan, di sebalik itu masih ada rahmat. Kita sakit tapi ada obat, masih ada rahmat. Kita sakit hanya beberapa hari, masih ada rahmat. Kita sakit tapi boleh buat lain, masih ada rahmat. Kita kesakitan tapi boleh tidur, masih ada rahmat. Maka demikianlah Syekh Abdul Qadir ingin membuka minda dan hati kita supaya memahami hakikat rahmat Allah itu meliputi sekalipun dalam perkara-perkara yang kita katakan sebagai musibah dan bencana, tetap ada rahmat Allah. Keyakinan inilah yang menjadikan kita ada harapan. Susah mana pun, musibah mana pun, masih ada harapan. Kenapa? Masih ada rahmat, masih ada bahagian rahmat. Tapi kalau pandangan rahmat ini tidak ada dalam pandangan mata kita, kita akan menjadi orang yang berputus asa. Abidah, tak ada apa dah. Ini semua adalah hasil dari pandangan yang tidak meyakini dan tidak melihat atau melupai keluasan rahmat. Seringkali kita akan menjadi orang yang berputus asa. Tak ada apa-apa dah. Habis cerita. Itu semua ungkapan-ungkapan yang lahir daripada jiwa yang berputus asa. Kerana tidak memahami dan menyadari masih ada rahmat-rahmat lain di sekali semua. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, salawat bagi Sayyidina Muhammad, Nabi pilihan. Barang siapa mengikuti semua yang dibawanya, artinya ia menerima hidayah. Dan barang siapa berpaling dari yang dibawanya, ia sesat dan celaka. Syekh Abdul Qadir di dalam mukadimah ini berselawat terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gelaran yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir kepada Nabi adalah Sayyidina. Sayyidina. Apa arti Sayyidina? Sayyid artinya tuan, penghulu. Jadi Nabi Muhammad itu pada setengah orang mendahulukan nama dengan Sayyidina. Adapun salawat-salawat yang ada dalam hadis tanpa Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi para ulama menambahkan perkataan Sayyidina. Dan ini adalah suatu yang harus.
Sekalipun ada orang beranggapan ini adalah perkara bid'ah yang dilarang, itu pandangan yang agak ekstrim. Sekalipun tidak disebut dalam hadis yang ada dalam riwayat, tapi tidak ada larangan mengaitkan nama ini dengan nama Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi yang melakukan itu adalah alim ulama besar seperti Syekh Muhammad Al-Jilani qaddasallahu sirruhu dan alim ulama lainnya. Tidak ada salahnya dari segi Sayyidina ini, dari segi maknanya dengan arti penghulu, tuan, penghulu. Jadi Sayyidina atau Sayyiduna Muhammad yakni penghulu kami, atau tuan kepada tuan kami yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Nabi sendiri tidak menggunakan nama ini berkaitan dengan nama baginda, tapi ada hadis-hadis yang umum yang mensabitkan pangkat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kerana itulah ulama mengaitkan nama ini dengan nama baginda. Ada hadis Nabi yang menyebut, Ana sayyidu waladi Adam la faqra. Aku adalah penghulu kepada manusia. Dan ini bukan untuk berbangga. Nabi sendiri mengesahkan itulah status dirinya. Ana sayyidu waladi Adam. Aku, kata Nabi, penghulu manusia. Jadi Nabi yang mengungkapkan, aku penghulu kamu, wahai manusia. Jadi Nabi sendiri menyebut bahawa dirinya seperti itu. Jadi kita ini pula, kalau Nabi kata dia macam tu, bahasa Arab sebut, kalau Nabi sebut, aku ni penghulu manusia, itu dari sudut Nabi. Dari sudut kita ni pula, dalam bahasa Arab, anta sayyiduna. Dari sudut kita ni pula, engkau ya Rasulullah adalah penghulu kami. Itulah asal perkataan sayyiduna. Bila Nabi sendiri mengisbatkan pangkat itu bagi diri, ana sayyidu waladi Adam la faqr. Aku penghulu kepada manusia, bukan untuk berpangkat. Dan dasar inilah alim ulama mengaitkan nama sayyiduna itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka melihat tidak ada masalah. Sekalipun dalam salawat-salawat yang maksud yang diriwayatkan itu tidak ada perkataan sayyiduna. Kalau nak dikiahkan di analogi cara kita begini, kalau kita ni ada gelar datuk, kita tak akan cakap orang datuk nak pergi nak cakap. Kalau contohnya kalau saya datuk, saya tak akan cakap bagi datuk dari mana ni, saya tak akan cakap gitu. Mereka kata bagi mak saya lah malam ni. Tapi orang berjawab, oh kena bagi mak datuk malam ni. Orang bercakap, tapi tuan sendiri tak cakap gitu. Golik ni gitu. Tapi ada ikut orang, kadang-kadang ada itu. Kadang-kadang bagi faham lagi pun nak kata apa tu. Ada juga lah. Tapi golik ni, orang berkedudukan berjawatan ni akan makan. Kalau orang tu bila sebut nama dia sendiri, orang lain yang akan pakai kalau orang akan sebut kalau orang dia sendiri tidak akan menyebut. Golik ni begitu. Kalau ada tu, waktu tu dah ikut jadual. Yang apa ni, berlaku tak balik mana lah. Bukan ada begitu. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyatakan dalam kenyataan ini, orang yang mengikuti Nabi akan dapat hidayah, dan yang tidak mengikutinya itu pasti dia akan sesat.
Inilah yang perlu kita pegang. Sebab itu pedoman kita selain daripada Al-Quran adalah sunnah. Sunnah itu penafsir pada Al-Quran, pengurai pada Al-Quran, penjelas pada Al-Quran. Jadi sunnah ini adalah sesuatu yang perlu kita pegangi dalam rangka untuk memahami petunjuk Al-Quran, dalam rangka memahami hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Saya sebut sikit sini, ada beberapa golongan tertentu tidak mahu memakai hadis. Tidak mahu dia memakai hadis. Syekh Abdul Qadir menyebut bahawa orang yang mengikuti, menerima petunjuk Nabi akan dapat hidayah, ikut Nabi akan dapat hidayah, dan menolak tidak mengikutinya dia akan sesat. Dengan arti Syekh Abdul Qadir nak beritahu bahawa sunnah Nabi itu adalah pedoman, petunjuk. Isunya apa? Ada beberapa golongan yang tidak mahu memakai sunnah hanya untuk memakai Al-Quran. Ada. Bahkan ada di negara kita tidak mahu dia kepada sunnah, hanya Al-Quran. Hanya mahu memakai Al-Quran. Dalam Al-Quran ada suruhan supaya bersolat, tapi kaifiat solat tidak disebut dalam Al-Quran secara detail. Maka sebab itulah ada beberapa golongan yang mahu berpegang kepada Al-Quran sahaja. Mereka tidak lagi bersolat seperti kita solat. Atas dasar tidak disebut dalam Al-Quran. Kerana perincian tentang solat, tentang kaifiatnya, tentang waktunya itu dalam hadis, tidak dalam Al-Quran. Tapi perintah supaya bersolat ada dalam Al-Quran. Sebab itu dulu timbul kelompok ini, dan mereka solat setengah tu solat pagi, tengah hari, 3 kali saja. Kerana ayat yang menyebut tentang waktu-waktu ini ada dalam Al-Quran. Dan setengahnya pula cancel terus. Atas dasar apa mereka ni cancel solat terus? Kerana dia kata Al-Quran tidak beritahu solat, kaifiat solat seperti yang kita buat hari ini. Yang ini ada dalam hadis. Dalam Al-Quran tak ada yang kita buat hari ini. Dengan tertib-tertib 20-13 tu tak ada disebut secara terperinci dalam Al-Quran. Kemudian mereka lihat dari segi bahasa, solat itu dari segi maknanya berdoa. Lalu mereka ganti, kok cancel sembahyang yang kita buat hari ini, pakai berdoa. Ini adalah hasil daripada orang yang menolak sunnah secara total, secara mutlak, hanya mahu memakai Al-Quran. Dan wujud golongan ini. Pada kita peringat semua. Aku mari sini dulu. Ada orang yang menolak sunnah tapi bukan menolak keseluruhannya. Dia talak tapi bukan talak keseluruhan. Dia menolak disiplin yang sudah ditetapkan oleh alim ulama dalam bidang. Mereka tidak menolak hadis semuanya, mereka terima. Tapi penolakan dari segi mereka menolak kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan oleh ulama hadis. Antaranya berkait dengan hadis yang ditarafkan sebagai dhaif. Ini cerita saya. Ditarafkan alim ulama dalam bidang ini yang disebut sebagai muhaddisun sudah menetapkan bahawa hadis-hadis dhaif ini masih boleh dipakai terutamanya dalam bab fadailul amal. Di dalam sesuatu yang menyatakan kelebihan amal. Boleh dipakai, tidak ditolak. Maka antara isu yang berkait ketika kita mengakhiri solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mengaji sejak dari dulu, alim ulama kita ajar suruh baca doa, suruh sapu muka. Hari ini itu dianggap bid'ah sekarang. Dianggap sebagai, sehingga ada beberapa tempat tu ada seorang bagi mengancur passenger ni. Jadi bila dikawal bid'ah buat, pasal dia buat, ada bapak buat asal modal, bapak dia kena bangun dulu sekarang. Marah dulu sekarang. Sapu muka ni. Puncanya apa? Kerana hadisnya itu bertaraf dhaif. Dan alim ulama kita, fuqaha kita menerima dalam fadailul amal. Dia bukan hukum solat yang dengan sebagai maksud kita aksesori lah. Jadi kalau ada orang tidak mahu mengamalkannya, silakan, tapi janganlah di rumah kau buat-buat tu. Ini kacau kamu. Ngaji sudah ada kecil itu. Tok imam ngaji faham assalamualaikum. Bismillah baca dah. Buat sama modal. Tiga kucing. Pening orang. Kuncinya hadisnya dianggap sebagai dhaif dan tidak terpakai. Ada semacam itu. Dan banyak perkara. Ini juga termasuk. Bahkan ada satu bentuk lain penolakan hadis. Mana-mana hadis yang dilihat kurang munasabah pada akal, ditolaknya. Padahal hadis itu diterima oleh ulama. Diterima oleh ulama. Ini juga termasuk dalam perkara-perkara menolak ini. Hadis itu diterima oleh ahli hadis, diterima oleh fuqaha, oleh ahli fiqh. Dalam bab talaq. Dalam bab talaq ada hadis. Abghadul halali ila Allahi talaq. Perkara yang halal tapi paling tidak disukai oleh Tuhan adalah cerai. Halal tapi Tuhan tak suka. Ada beberapa orang menolak hadis ini kerana merasa tak dapat nak terima kenyataan. Dia kata mana ada benda tu halal, Tuhan tak berakhir. Kalau halal, tak ada masalah. Hak tak berakhir ni sama ada jadi haram atau jadi makruh. Bila semua halal, Tuhan berakhir lah, boleh kan? Tidak betul, bagi penyakit timbul, lalu ditolak hadis ini kerana dilihat bukan siku menurut fahamnya. Ulama dulu bila ada benda-benda yang dia rasa datang dia tak faham oleh, dia ambil sikap tawakuf, tidak ambil sikap tawakuf. Sebab sesuatu yang ada sanad, ada riwayat, kita terima dulu apa bahal. Kerana itu sabit datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun bila kita datang nak terima, anggap dulu. Anggap dari segi orang kita waktu. Tidak tolak, tapi tak dapat nak faham oleh. Sepertilah sikap ulama terhadap hadis yang berkait dengan lalak. Ada riwayat hadis yang beritahu kalau lalak masuk dalam air kita tu suruh selam. Tapi kalau dia guna ekor, buang. Ini kena ekor. Dan rasa air itu rasa kita perlu nak minum. Kalau nak minum, bukan Nabi ajar bawa air obat ni, bawa obat mulalah selam dalam. Kalau ada orang nak minum air itu ada. Dia rasa nak minum lagi, Islam. Jadi orang tak dapat memahami dengan baik maksudnya. Sebab apa? Kerana kita, naluri kita ni, tengok lalak ni kotor. Tiba-tiba jatuh dalam air, suruh selam. Kalau suruh cebok keluar, bersama sikit, ni suruh selam. Jadi kita tak dapat terima. Tak terima. Alim ulama, baik. Bila tak dapat diterima, alim ulama mengambil sikap tawakuf. Tawakuf dia berarti tunggu nalih. Tengok. Apa maksudnya?
Sehinggalah kajian demi kajian dibuat, penyelidikan demi penyelidikan dibuat, barulah manusia dapat menghakikat bahawa rupa-rupanya pada lalat ini ada bahagian obat, ada bahagian kacau. Baru dapat. Tapi mereka tidak tahu. Sebab apa? Riwayat hadisnya ada sanad sampai ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Demikian. Jadi dalam bab hadis ini kita terima petunjuk. Dan pakailah pedoman yang ditetapkan oleh alim ulama. Hadis dhaif dalam Fadailul Amal masih boleh. Ini kita ni dalam cek 2-3 minit. Betul lah. Bagi kita dalam lebih kurang 2 minggu. 2 minggu bisa. 2 minggu ya. Lebih kurang 2 minggu ya. Sepuluh. Boleh sambung ke tak boleh sambung. Ini setiap tahun panas lama. Orang tua dulu ajar kita. Bukan ajar, mereka telah menunjukkan contoh praktikal bahawa mereka berkumpul beramai-ramai memujikan malam itu dan beribadah dan bermacam-macam cara. Ada yang baca Yasin 3 kali, ada yang solat 1 rakaat, ada yang solat 10 rakaat, ada yang solat 2 rakaat. Ternyata pada dasarnya apa-apa yang dilakukan itu ada landasan dalil yang boleh dipertanggungjawabkan. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu ada riwayat hadis yang menyatakan kelebihan menghidupkan malam. Cuma tidak diberitahu cara nak menghidupkan macam mana. Maka terserah. Yang nak baca Yasin, baca. Tak masalah. Cuma jangan ditetapkan bahawa memang ada nak disuruh, ditetapkan malam 10 kena baca Yasin. Jangan begitu. Tapi kalau baca Yasin sebagai satu pengamalan, silakan. Lebih-lebih lagi, Yasin itu qalbul Quran, hati Al-Quran. Dan dibaca pada malam yang mulia nisfu Sya'ban. Yang sabit dalil tentang kemuliaan nisfu Sya'ban. Tak ada masalah. Baca Yasin. Ada setengah tempat di Nusantara ini mereka bersolat paling kurang 2 rakaat. Solat sunat nisfu Sya'ban. Ada yang buat 10 rakaat dan ada yang buat 100 rakaat. Yang 100 rakaat ini ada dalil hadisnya. Cuma riwayatnya itu tidaklah kuat. Itulah yang menjadikan perkara ini menjadi antara pro dan kontra. Sebagai penutup kami tahu, bila ada saya sebut ini sebab ada setengah orang kita ni melaksanakan solat-solat, tapi bila ada orang tertentu membincangkan perkara ini, jadi pening orang, jadi orang takut nak buat. Ada setengah orang tu terpengaruh dan takut nak buat. Baik, akan boleh kesan dia. Bila dah jadi macam ni, ada orang pergi ke Mesir. Ada orang tertentu pergi ke Mesir dan tanya alim ulama Mesir. Di Mesir ni dia ada macam padang muhim fatwa alim ulama dia. Jadi dia bertukar-tukar besar pakar-pakar. Orang tanya dia tentang solat nisfu Sya'ban ni, sapi ke dok dalam mazhab Syafi'i. Mereka telah membuat penelitian dalil-dalil, tapi sekali mereka memutuskan bahawa solat sunat malam nisfu Sya'ban yang dibuat oleh sesama golongan itu adalah sabit. Itu dikeluarkan oleh bagian fatwa dari Mesir. Kabur tu je. Maksudnya pasal-pasal yang itu jangan sampai satu lah. Jangan layak lah. Bobok gitu. Tak buat sudah.